Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke Jabatan Pendaftaran Kebutuhan Malaysia. Selamat bertugas. Saya dari bahagian penguatkuasaan Putrajaya ingin membawa anda lebih jauh dan mengenali bahagian penguatkuasaan JPPM yang merupakan salah satu core business utama di jabatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih jauh kepada tugas-tugas dan lain-lainnya, saya ingin menerangkan kepada anda dan tuan-tuan lebih dahulu kepada pecahan penjawatan kader PDRM yang ada di bahagian penguatkuasaan di JPPM. Yang pertama diketuai oleh saya, ASP, penolong penguasa polis sebagai pengarah bahagian, dan saya dibantu oleh dua inspektor sebagai penolong pengarah bahagian. Seterusnya bahagian saya mempunyai satu lagi pangkat sarjan, sub-inspector ataupun sarjan major, dan seterusnya bahagian saya mempunyai dua lagi pangkat constable, lance corporal dan corporal. Manakala unit penguatkuasaan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan di negeri hanya terdiri daripada pegawai awam sahaja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahagian penguatkuasaan JPPM Putrajaya secara umumnya bertanggungjawab untuk memantau dan memastikan setiap pertubuhan yang berdaftar menjalankan aktiviti-aktiviti mengikut undang-undang berdaftar pertubuhan itu sendiri dan peruntukan-peruntukan di dalam Akta Pertubuhan 1966, Akta 335. Seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, bahagian penguatkuasaan Putrajaya terdiri daripada dua unit utama. Unit pertama adalah unit operasi. Unit operasi bertanggungjawab dalam menjalankan operasi atau pemeriksaan, sama ada pemeriksaan bernotis atau mengejut, atau lebih dikenali sebagai pemeriksaan tanpa notis di premis-premis pertubuhan yang disyaki terlibat dengan apa-apa pelanggaran Akta Pertubuhan 1966 atau perlembagaan pertubuhan itu sendiri. Selain daripada itu, unit operasi tadi juga bertanggungjawab dalam menjalankan kerja-kerja risikan ke atas pertubuhan jika terdapat maklumat yang menunjukkan wujud pertubuhan haram atau menyalahi undang-undang. Manakala unit kedua iaitu unit siasatan menjalankan siasatan dan siasatan ke atas pendakwaan berhubung dengan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran terhadap peruntukan undang-undang di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan peraturan-peraturan pertubuhan 1984. Unit siasatan juga bertanggungjawab menyiasat dan menyelaras kes-kes aduan yang diterima daripada kalangan ahli persatuan, Biro Pengaduan Awam BPA, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, polis dan sumber-sumber lain. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, objektif kualiti bahagian penguatkuasaan. Yang pertama, menyelesaikan semua aduan dalam tempoh 6 bulan bersamaan dengan 179 hari. Yang kedua, memastikan semua pertubuhan berdaftar bergerak sejajar dengan Akta Pertubuhan 1966, Akta 335. Seterusnya, saya akan membawa tuan-tuan dan puan kepada fungsi dan peranan utama bahagian penguatkuasaan JPPM Putrajaya. Yang pertama, dalam pengurusan aduan. Aduan yang diterima berkaitan pelanggaran Akta Pertubuhan 1966 dan perlembagaan pertubuhan itu sendiri. Semua aduan yang diterima, sama ada di peringkat ibu pejabat ataupun di JPPM negeri, diterima dalam pelbagai bentuk, terutamanya dalam format borang aduan JPPM yang berada di Putrajaya dan juga berada di JPPM negeri. Yang kedua, aduan juga terdapat dalam bentuk surat rasmi, surat tidak rasmi, sama ada email, telefon dan lain-lain. Fungsi dan peranan yang kedua berkaitan dengan siasatan, iaitu menjalankan siasatan terhadap aduan yang diterima. Menggunakan kertas siasatan aduan iaitu KSA yang dibuka terhadap pelanggaran perlembagaan pertubuhan itu sendiri seperti AGM diadakan tanpa cukup korum ahli, pengeluaran wang persatuan secara tidak sah ataupun tanpa kelulusan mesyuarat, isu yuran, isu pemilihan AJK yang tidak adil ataupun dengan cara yang salah, penyelewengan wang pertubuhan dan perasaan tidak puas hati akibat pemecatan dari jawatan dalam pertubuhan dan lain-lain. Fungsi dan peranan bahagian penguatkuasaan JPPM Putrajaya.
Yang ketiga, membuat pemeriksaan. Pemeriksaan terdiri daripada dua kategori. Kategori pertama iaitu pemeriksaan bernotis. Pemeriksaan bernotis dilakukan berdasarkan peruntukan Seksyen 63 Akta Pertubuhan 1966 di mana notis dikeluarkan terlebih dahulu terhadap suatu pertubuhan itu. Notis tersebut menyatakan tarikh, waktu, tempat pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang perlu disediakan oleh pertubuhan. Kategori pemeriksaan yang kedua iaitu pemeriksaan tanpa notis ataupun lebih dikenali sebagai pemeriksaan mengejut. Pemeriksaan tanpa notis pula adalah mengikut Seksyen 64 Akta sama di mana pemeriksaan mengejut dijalankan ke atas sesuatu pertubuhan apabila aduan mengenai pertubuhan berkenaan diterima oleh pihak jabatan ataupun JPPM di negeri. Pihak pengurusan sebuah pertubuhan perlu menyediakan segala dokumen yang diminta oleh pegawai pemeriksa semasa pemeriksaan dijalankan ke atas pertubuhan yang berkenaan. Kedua-dua prosedur pemeriksaan ini dijalankan bertujuan memastikan pengurusan pertubuhan termasuk kewangan persatuan diuruskan dengan teratur dan mematuhi keperluan-keperluan undang-undang berdaftarnya dan Akta Pertubuhan 1966, Akta 335. Kena ingat. Fungsi dan peranan yang keempat iaitu menjalinkan kerjasama dengan semua agensi, sama ada agensi penguatkuasaan yang terdapat di bawah Kementerian Dalam Negeri itu sendiri ataupun agensi penguatkuasaan yang lain. Fungsi ini jelas menerangkan supaya JPPM Putrajaya yang diketuai oleh bahagian penguatkuasaan menjalinkan kolaborasi bersama agensi penguatkuasaan yang lain seperti Immigration, PDRM dan lain-lain, iaitu untuk memantau aktiviti pertubuhan yang berdaftar ataupun tidak berdaftar. Tuan-tuan dan puan-puan, satu ingat tak? Dua apa dia, tiga apa dia dan empat apa dia? Sekarang ni kita pergi kepada fungsi bahagian penguatkuasaan yang kelima, iaitu memberikan khidmat nasihat kepada semua AJK ataupun persatuan yang memerlukan sesi kaunseling ataupun apa jua tunjuk ajar ataupun nasihat yang diperlukan dalam memastikan pertubuhan itu berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat tak tadi berkenaan dengan peranan dan fungsi utama bahagian pengurusan? Dan sekarang saya nak menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan tugas-tugas lain bahagian saya. Salah satunya ialah menjalankan audit kertas siasatan aduan pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Yang kedua, perkongsian maklumat. Yang ketiga, kursus siasatan JPPM yang telah dilaksanakan dengan 2 siri pada tahun yang sudah. Tahun ini kita akan mengadakan juga kalau tiada kekangan atas pandemik COVID-19. Seterusnya, pemantauan aduan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia DHQ dan JPPM Negeri. Yang kelima, kolaborasi dalam penyelesaian isu-isu sensitif dan berisiko. Yang keenam, Standard Operating Procedure SOP. Yang ketujuh, isikan maklumat pertubuhan. Dan tugas terakhir adalah penyeragaman vest Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia di semua negeri satu Malaysia. Selanjutnya, saya ingin berkongsi data dan maklumat statistik pemeriksaan bernotis tanpa notis JPPM bagi tahun 2018, 2019 dan 2020. Pemeriksaan bernotis tanpa notis oleh bahagian penguatkuasaan dan unit penguatkuasaan di JPPM Negeri dalam tempoh 3 tahun. Pemeriksaan yang tertinggi oleh Negeri Selangor iaitu sebanyak 1,386. Seterusnya Kuala Lumpur 674 dan yang ketiga Pulau Pinang 580 pemeriksaan. Seterusnya berkaitan dengan statistik kertas siasatan aduan KSA JPPM bagi tahun 2018, 2019 dan 2020. Negeri yang membuka KSA yang terbanyak dalam tempoh 3 tahun berturut-turut tersebut ialah Negeri Selangor sebanyak 252 KSA. Diikuti oleh Kuala Lumpur dengan 95 KSA dan Negeri Sembilan 82 KSA. Hello. Ya puan, saya di Putrajaya puan, ROS. Ya puan, nama puan apa? Oh, Saleha. Ya puan dari persatuan mana puan? Persatuan Ibu Tunggal Selangor. Okey puan, boleh puan kongsikan pada saya apa aduan yang puan ingin buat? Okey puan. Okey, pengurusi salah guna kuasa. Okey, pengurusi pecat ahli sukati. Okey, undi dibuat dengan secara tidak sah. Okey puan, nasihat saya mudah puan. Puan datang ke ROS JPPM Negeri Selangor, isi aduan dengan lengkap berserta dengan email serta nombor telefon. Nanti pegawai saya akan hubungi puan. Okey puan. Terima kasih puan. Jangan risau puan. Kita ROS
akan membantu puan melaksanakan aktiviti pertubuhan puan supaya berjalan dengan lancar, tiada sebarang masalah. Okey puan, terima kasih puan. Tuan dan puan-puan, sebentar tadi saya baru saja dihubungi oleh salah seorang AJK, Persatuan Ibu Tunggal Negeri Selangor, mempunyai macam-macam masalah. Tetapi itulah tugas kita, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, saya akan menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan dengan gambar aktiviti dan program yang diadakan oleh bahagian penguasaan sebelum ini. Saksikan. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Sudah mengenali bahagian penguasaan Putrajaya? Itu sahaja daripada saya. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang masalah, jangan segan, jangan takut dan jangan seram. Datang berjumpa dengan saya ataupun berhubung dengan saya, pegawai-pegawai saya di bahagian penguasaan Putrajaya. Atau lebih baik, tuan-tuan boleh datang sendiri ke Putrajaya. Selamat datang. Kita selesaikan apa jua masalah. Kita pun mudahkan. Jumpa lagi. Terima kasih.